Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama wa an'am wa hadana bil Qur'ani lillati hiya aqwam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinina lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansur man yasha'u wa huwal azizul rahim wa huwal azizur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang penuh mencabar keimanan ini, marilah sama-sama kita berusaha mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamahlah dalam melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga istiqamahlah kita dalam menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Runtuhnya Tembok Keegoan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Rom dan Parsi merupakan dua kuasa besar yang sering bertelagah merebut kawasan jajahan di seluruh dunia suatu ketika dahulu. Peperangan yang berlangsung di antara dua kuasa besar tersebut berabad-abad lamanya. Persoalannya, apakah kaitan peperangan Rom dan Parsi dengan umat Islam? Bagi menghuraikan persoalan ini, suka khatib mengajak kita bersama membedah tafsir kalamullah yang dibacakan pada mukaddimah khutbah sebentar tadi. Petikan daripada surah Ar-Rum ayat 1 hingga 5 tersebut yang bermaksud Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Rom di negeri yang terdekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Rom itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Dan beberapa tahun lagi, dalam beberapa tahun lagi, kerana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia menolong siapa yang dikehendaki, dan Dialah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengisahkan kekalahan Rom ketika berperang dengan Parsi yang berlaku berhampiran laut mati. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa Rom akan mengalahkan semula Parsi beberapa tahun selepas kekalahan mereka. Apabila wahyu ini tersebar, kaum musyrikin mencemuhnya kerana menganggap kekalahan Rom tersebut tidak mampu untuk ditebus. Mana tidaknya kekuasaan Rom Timur lumpuh sehingga maharajanya terpaksa berundur ke kubu terakhir mereka di Konstantinopel.
Namun apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mereka sangkal lagi apabila Rom benar-benar dapat mengalahkan semula Parsi. Hal ini terjadi sekitar 7 tahun selepas itu. Dan ini membuktikan bahawa kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengkhabarkan dengan tepat peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi. Sidang jemaah, panji-panji Rom kembali berkibar di Mesir, Syria dan Palestin. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kesempatan ini dengan pandangan dakwah. Lalu baginda Nabi SAW mengutuskan para sahabat untuk menyampaikan risalah Islam kepada para pembesar, termasuklah Maharaja Rom. Beliaulah yang telah menjemput Abu Sufyan selaku pembesar Mekah pada ketika itu untuk menerangkan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Maharaja Rom itu membenarkan kata-kata Sufyan. Kerana kata-kata Abu Sufyan, ciri-ciri yang disebutkan Abu Sufyan mengenai Rasulullah, begitulah ciri-ciri yang diceritakan di dalam kitab Injil. Namun kerana keegoan yang menebal, beliau enggan memeluk Islam. Bahkan beliau melancarkan siri-siri peperangan salib untuk menakluk lebih banyak kawasan dan menyebarluaskan agama Nasrani, tidak terkecuali dalam wilayah-wilayah umat Islam. Lantas wilayah umat Islam menjadi sasaran penaklukan mereka, hingga meletusnya peperangan yang amat terkenal di dalam Islam, antaranya peperangan Mu'tah dan peperangan Yarmouk. Dendam kesumat kepada agama Islam inilah yang telah mendorong mereka untuk memerangi umat Islam. Hal ini telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang bermaksud orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan senang kepada kamu hinggalah kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Namun itu semua sedikit pun tidak melunturkan semangat para mujahidin Islam untuk mempertahankan wilayah Islam serta berjuang menyebarluaskan Islam ke seluruh pelosok dunia. Para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, jika diimbas kembali peperangan antara Islam dan Rom berlangsung berabad-abad lamanya, dimulai dengan peperangan Mu'tah, disusuli dengan peperangan Yarmouk, dan seterusnya peperangan Damaskus. Kemenangan demi kemenangan yang telah diraih oleh tentera Islam lalu menyebabkan Maharaja Rom berundur semula ke Konstantinopel. Biarpun mereka bertahan di sana begitu lama, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjanji dengan para sahabat bahawa kota tersebut bakal ditakluk oleh orang Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Bashir radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuftahannal Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Yang bermaksud kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan umat Islam,
Pemimpin yang menakluknya adalah sebaik-baik pemimpin, dan tentera yang berada di bawahnya adalah sebaik-baik tentera. Beberapa isi penaklukan kota Konstantinopel telah dilakukan oleh para sahabat dan mujahidin. Bagi merealisasikan sebuah hadis tersebut, antaranya Abu Ayyub Al-Ansari, namun tidak berhasil. Akhirnya pada tahun 29 Mei 1453, bersamaan dengan 20 Jabanil Awal 857 Hijrah, Sultan Muhammad Al-Fatih merealisasikan hadis tersebut ketika usia beliau baru menjangkau 21 tahun. Bersama-sama baginda ialah tentera Turki Uthmaniyah yang disifatkan sebaik-baik tentera. Detik ini menjadi saksi kepada tumbangnya kerajaan Rom Byzantine. Sejak daripada detik itu, kota Konstantinopel berubah menjadi pusat pemerintahan dan keilmuan Islam. Nama Konstantinopel telah ditukar kepada kota Istanbul dan kemudian dikenali kota Istanbul. Syiar Islam terus mekar di kota bersejarah tersebut, hasil daripada kesungguhan Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentera-tenteranya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, persoalan yang harus kita perhalusi ialah, apakah rahsia mereka sehingga mampu menumbangkan Empire Rom Byzantine yang amat kukuh, sekaligus merobek keegoan dan kesombongan mereka? Di antara rahsia kejayaan tentera Islam ialah, yang pertama dan utama, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sultan Muhammad Al-Fatih mendidik tentera-tenteranya serta orang-orang yang berada di bawahnya agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda menyadari bahawa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah pertolongan Allah akan turun kepada hamba-hambanya. Bahkan baginda sendiri dikhabarkan tidak pernah meninggalkan salat tahajud, rawatib dan membaca Al-Quran semenjak baginda Nabi SAW balik. Yang kedua, persediaan yang rapi. 3 tahun sebelum penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mengarahkan pembinaan sebuah kota bernama Rumeli Hisari di pinggir Selat Bosporus. Kota ini dibina bertujuan untuk mengawal trafik Selat Bosporus yang menjadi laluan utama kapal-kapal tentera sekutu Rom Byzantine. Setiap sudut yang ada pada umat Islam harus digemling dalam misi menyelamatkan bumi barakah tersebut. Ego yang ada pada Zionis harus ditundukkan dengan setiap kekuatan yang mampu dimanfaatkan. Di samping senjata doa yang tidak putus-putus, ayo kaum muslimin, kita tiada masa lagi untuk berpeluk tubuh. Inilah detiknya seluruh umat Islam, sama ada di dalam negara maupun seluruh dunia, mesti bersatu padu, bersatu dan merancang segala strategi yang bijak dan berkesan bagi mempertahankan keselamatan umat dan memelihara kesucian agama. Cukuplah segala peristiwa yang telah berlaku dan sedang berlaku menjadi bukti pengajaran dan iktibar yang besar buat kita, bahawa sesungguhnya mengharapkan kuasa-kuasa besar dan golongan kufar untuk menolong dan membela umat Islam adalah satu tindakan sia-sia dan merupakan tindakan yang bodoh. Lebih malang lagi kepada masa depan ummah jika ada golongan umat Islam yang sanggup bersekongkol, jika ada umat Islam yang sanggup bersatu dengan musuh Islam, dan dalam pada masa yang sama sanggup memutus dan mengedepikan ukhuwah Islamiyah, silaturahim sesama ummah, usahlah kita tertipu dengan agenda Yahudi dan Zionis hanya untuk menghancurkan umat Islam. Yakinlah setiap perjuangan dan pengorbanan kita
untuk melihat pembebasan Palestin tidak akan lenyap ditelan masa, bahkan pasti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita mampu mengikut jejak Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentera-tenteranya. Sebagai kesimpulan, beberapa pengajaran yang dapat diambil melalui khutbah pada hari ini. Yang pertama, sedarlah Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dalam memberi kemenangan atau kekalahan pada suatu pihak. Yang kedua, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku kepada mereka. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlaku kepada mereka yang beriman dan sentiasa istiqamah dalam amal saleh. Justru jangan sesekali kita berputus asa dengan rahmat dan pertolongannya. Yang ketiga, umat Islam di seluruh dunia perlu bersatu dan membina kekuatan bersama dalam usaha menentang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, serta dalam kita berusaha untuk meninggikan agamanya. Marilah sama-sama kita kembali kepada petunjuk Al-Quran. Buangkan segala ego, buangkan segala kejahilan yang selama ini membengkam dalam hati dan sanubari pemikiran kita. Berlapang dadalah untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlapang dadalah untuk kembali kepada petunjuk dan ajaran para alim ulama yang senantiasa memberi pencerahan agar sampai jalan-jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh menuju kepada aku, jahadu fina, bersungguh-sungguh menuju mencari jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti Allah akan bentangkan jalan-jalan agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita renung sejenak firman Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama melihat, sama-sama kita fokuskan pada ayat ini. Surah Al-Anfal ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan siap segala persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, sedang Allah mengetahuinya. Apa sahaja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup keadaanmu dan kamu tidak akan dianiayainya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
sama-sama kita memanfaatkan masa untuk berdoa. Doakan untuk saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza, Mesir, Syria dan seluruh dunia. Alhamdulillah, alhamdulillahi waliyis salihin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin wa hafizu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati ma'al musallin wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil muqarrabin fa qala Allah ta'ala mukhbiran wa amira bil mu'minin inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an azwajihi وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعداء الدين وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وخصوصا ala Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibnul Marhum Sultan Badri Shah wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah.
Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafina war ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Allahumma ja'al Malaysia wa sa'ira biladil muslimin taibatan aminatan mutmainnatan rakhiyah ya raufum bil ibad. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.